Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung kertas 2 kita dengan kertas 2 negeri Kedah. Okey, soalan nombor 1. Diagram shows the velocity against time graph of a moving motorcycle. Ni dalam soalan try negeri baru-baru ni. Ada dalam dah 2-3 soalan kot. Berkaitan dengan graf V against T. So, secara ringkas, graf V against T, kalau awak cari nilai kecerunan, gradient dia, awak akan dapat nilai pecutan. Okey, kalau nilai gradientnya positif, maka nilai itu adalah nilai pecutan. Kalau gradientnya negatif, maka itu nilainya nyah pecutan. Kalau gradientnya dapat kosong, maka menunjukkan pecutan sama dengan kosong ataupun constant velocity. Okay, soalan A. Underline the correct definition of velocity. Velocity is the rate of change of displacement. Yang ni tak nak bincang kan, sebab dah pernah bincang dah ni video yang lepas pun. Okay, B1, tick the base quantity as shown by the graph. So antara velocity dengan time, mana satu adalah kuantiti asas? Jawapannya time. Okay, kita ada 7 kan base quantity. Kuantiti yang tak boleh terbina daripada kuantiti yang lain. Macam velocity terbina daripada kuantiti yang lain, kuantiti asas yang lain. Contohnya bila kita bagi displacement dengan time, baru kita dapat velocity. So velocity bukan base quantity, it is derived quantity. Dipanggil kuantiti terbitan. Okay, next, name the quantity shown. Name the physical quantity shown by the gradient. Yang ni adalah acceleration, pecutan. Okay, physical quantity maksudnya quantity that can be measured. Quantity that can be measured. Kalau soalan tanya lah kan, apa maksud kuantiti fizik? Kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Apa benda saja yang boleh diukur, macam arus elektrik, pecutan, hal laju, berat, semua tu kuantiti fizik lah tu. Okay, and then last one, the answer question B is vector quantity. Give another example of vector quantity. Vector quantity tu adalah suatu kuantiti. It is a quantity that have both magnitude, dia ada nilai dengan unit, kemudian dia ada juga direction. Soalan minta another. Hati-hati pelajar, bila soalan minta another, bagilah yang lain daripada yang telah dinyatakan. Okay, ini boleh letak velocity, boleh. Okay, velocity ke weight ke, W-E-I-G-H weight. Okay, semua yang ada arah lah kan. Okay, temperature boleh, temperature tak boleh. Temperature dia tidak ada direction. Contohnya logik tak kita kata 70 darjah Celsius ke utara? Mana logik? Mana ada? Okay, so 70 darjah Celsius adalah suhu. Suhu bukan kuantiti vektor. Suhu adalah kuantiti skalar, dia tak ada direction. Soalan 2. Diagram shows advertising board held by light iron rod and wire. So ni ada iron rod dan juga wire yang menyebabkan the advertising board fixed horizontally. Okay, fixed horizontally. Maksudnya dia bergerak ke tak? Tidak bergerak. Okay, flower shop ABC ni adalah board yang langsung tidak bergerak. Jadi kita tahu bahawa sedikit sebanyak di sini mungkin akan menguji awak berkaitan dengan forces in equilibrium. Okay, forces in equilibrium. Soalan pertama, A1, name the force F. Namakan F ni. So F ni adalah satu daya yang terdapat di dalam tali ataupun wire ataupun kabel. Dipanggil sebagai tension, ketegangan. Tension. Okay. So soalan 2, draw the vertical component Fy. Jadi bila F adalah suatu daya di dalam wire, boleh di-resolve kepada dua komponen. Pertama, komponen yang
horizontal fx. Satu lagi komponen adalah vertical. Sorry lah, saya punya garisan tu sengit-bengit. Okay, so fy, vertical component fy. So kita lukis macam ni lah. Okay, lukis garis awak tu lurus selurus yang mungkin lah. Saya buat ni terketar-ketar sikit ni sebabnya tak pakai pembaris kan. Dan pastikan fx dengan fy di antara kedua-duanya adalah 90, sudut 90 darjah. Okay, perpendicular to each other. Right. B, if the mass of the board is 50 kg mass, the weight of the iron rod and the wire are ignored, calculate the value of f. Okay, f ada kat sini. Daripada nilai fx dengan fy, kita boleh cari nilai f. Okay, dan satu benda awak kena tahu, this board, advertising board, is at rest. Apabila satu objek berada dalam keadaan pegun, okay, kita kata dia dalam keadaan keseimbangan daya, maka daya atas dengan daya bawah, which is happens to be the weight of the advertising board, akan jadi sama. So kita buat fy supposedly to be equals to w, sebab dalam keadaan rest, stationary. Board ni tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah. Okay, kalau kita nak buat tidak bergerak ke kiri atau ke kanan, kita tak tahu pula force kanan kan, kita tak tahu force ke kanan. Jadi yang paling mudah kita nak detect dekat sini adalah force ke bawah lah. Sebab itu juga reason kenapa soalan bagi awak maklumat mass, because daripada mass awak boleh cari weight. Now kita elaborate apa yang kita buat ni lah. Fy sama dengan W ni, forces in equilibrium. Fy kita translate ataupun expand sebagai F sin theta. Okay, sebab komponen vertical kita pakai sin theta. Kalau Y sin, kalau X kita pakai cos. Ingat balik ya. Kemudian W kita expand sebagai M darab G, because weight is the product of mass and gravitational acceleration of the earth, kalau berlaku di bumi lah. Okay, isi maklumat kita nak cari F ni lah. F hujung ni kita nak cari sin theta. Theta dekat sini sudah ada 30 darjah. Ingat ya, sudut theta adalah sudut di antara F dengan Fx, W dengan Wx, T dengan Tx. Sudut dia kat sini. So betul lah theta sudah diberikan dan theta itu nilainya 30. Okey, mass 50 darab dengan G 9.81. Daripada sini tekanlah kalkulator awak. Okey, 50 darab 9.81 dapat 490.5. Bahagi yang ni ya, sin 30 adalah 0.5. Jadi F, okay, awak akan dapat 981 Newton. Itulah nilai force di sini. Kalau nak cari Fy berapa, Fx berapa, awak gantikan saja. 981 darab dengan sin 30 atau 981 darab dengan cos 30. Dapatlah komponen-komponen X dan Y untuk F. Itulah nilai tension ya. Kalau nak tahu, itulah dia nilai tension di dalam kabel atau wire tersebut. Okey. Nombor 3 saya tak bincangkan, minta maaf. Kalau ada soalan boleh tanya nanti dekat IG ataupun dekat ruangan komen di bawah lah. Okay, tapi komen kat bawah kan tak boleh post gambar, susah sikit lah. Alright, saya teruskan dengan nombor 4. A researcher conduct investigation using phosphorus 32 to study the absorption and movement of fertilizer in the plant. Okay, kita suntikkan phosphorus ke dalam tumbuhan, kemudian kita akan mengesan kadar penyerapan ataupun penyebaran radioaktiviti tu di dalam tumbuhan. Macam mana kita nak kesan penyebaran radioaktiviti tu adalah melalui detektor. Kita detect lah adakah radioaktif itu berjaya
membawa baja. Biasa kita guna baja kan. Sebabnya kita nak tahu baja tu adakah diserap dengan baik oleh tumbuhan. Kalau dia tak sampai ke daun, maksudnya nutrien dia tak sampai lah tu, tak bagus lah. Okay, and then the half life of phosphorus is 14 days. Yang ni kita tulis siap-siap T separuh. Okay, separuh hayat untuk phosphorus 14 hari. And emits beta particles. Dia beritahu pula extra information dekat situ, mengeluarkan beta particles. Bolehlah tembus tumbuhan kan, beta boleh tembus sampai aluminium. Okay, yang boleh stop dia adalah aluminium beberapa sentimeter. Okay, A, what is the meaning ataupun what is meant by half life? Yang ni pun saya dah terang dalam beberapa video. It is the time taken for activity of radioisotopes to become half. Sebab tu ada half kat sini ya. To become half of its original activity. Okay, masa yang diambil untuk berkurang untuk aktiviti sesuatu bahan radioaktif berkurang sebanyak separuh daripada aktiviti asalnya. Okay, B, soalan pengiraan ni. The initial activity for phosphorus 32 is 800 counts per second. So aktiviti asalnya A0 800 CPS counts per second. Calculate the time taken for the phosphorus activity to decrease to 50 counts. Bukan decrease sebanyak decrease kepada 50 counts per second. So dia nak berapa lama dia ambil ni supaya aktivitinya menjadi 50 CPS. Jadi apa perlu buat? Macam biasa, 800 letak anak panah bahagi 2, 400. Letak anak panah bahagi 2, 200. 2000 pula. Sorry. Padam. Okay. 400 bahagi 2, 200. Bahagi 2 lagi 100. Tak sampai lagi, bahagi 2 lagi. Akhirnya jumpa 50. Stop. Bila dah jumpa tu, stop lah. Kita kira berapa anak panah telah terhasil. That give you how many half-life has undergo. Dalam tempoh masa ini telah berlaku sebanyak 4 half-life. 4 kali half-life. Diberi dalam soalan, half-life berapa tempoh masa dia? 14 hari. So tempoh masa 4 darab 14 dapatlah 56 dengan unitnya hari. Dekat sini pelajar, tolong. Okay, be particular dengan unit. Jangan 56 saat pula. Dah cikgu buat pesan kan, sebelum masuk dewan cikgu akan pesan, pastikan semua jawapan dalam unit SI. Tiba-tiba dekat sini pun awak bantai unit SI juga. So tak perlulah tak perlu. Tengok kes juga. Okay, untuk awak ganti dalam formula, memanglah untuk awak mengganti maklumat dalam formula, yes, unit SI. Tapi bila nak sertakan jawapan, jangan bantai semua 56 saat. Kat sini pun awak bantai 56 saat. Kalau nak tukar saat, tukar betul-betul lah. 56 darab 60 darab sampai dapat saat betul-betul lah. Tapi bukan 56 saat lah kan. 56 hari dalam kes ni. Hati-hati. Kadang-kadang overconfident kan. Okay, C, a small pond nearby a nuclear reactor becomes contaminated. Jadi tercemar kan, dia telah tercampur dengan radioactive waste. The radioactivity of sample contaminated water from the pond is tested 5 minutes and the result is shown in the graph below. Okay, kita test dia 5 minit. Tapi graf dia tak bagi pun sampai 5 minit kan. Dia bagi sikit je tu, di situ je. Okay, nanti ada tu dia suruh cari tu. Alright.
Use the graph to find the half-life of the radioactive material sample. Show clearly on the graph. Okay, tengok markah. 2 markah. Maksudnya something yang awak kena buat pada graph. Okay, mesti tunjuk pada graph. Tandakan aktiviti asal ataupun aktiviti awal. Macam mana nak tahu? Tengok dia pintas dekat paksi Y. That is your first ataupun original activity. Initial activity 800. Kalau bahagi 2 dapat 400. Ni adalah sekali half life. So tarik awak punya pembaris buat line putus-putus. Alamak, saya punya line ni kurang kabut di kanan pergi ni. Download lah. Ada material dekat bawah tu, dekat description ada material. Boleh download dan boleh cuba buat sendiri. And then awak dapat pintasan pada paksi Y dan awak akan baca apa dia panggil, masa dia lah 1.2 Kalau sini 1.5, so kalau 2 1.2 lah. Dan 1.2 tu adalah 1.2 minutes, 1.2 minit. Jadi tulis semula dekat sini T half sama dengan 1.2 minit. Okay. 2. The radioactive source does not pose a danger if it has decayed to 1/8 of original activity. Okay, kan dia kata bahan ni telah mencemarkan, bahan radioaktif ni telah mencemarkan air sungai. Zahin mencemarkan air sungai. Jadi bahaya. Tapi jika radioactive source tu telah decay kepada 1/8 daripada aktiviti asalnya, maka bahaya tu sudah pun tidak ada. Okay, hitungkan masa yang diambil. Jadi air tu kan, yang bahan radioaktif yang terlepas tu, sampai satu tempoh masa manakah yang kita boleh clarify air tu sudah pun tidak tercemar. Macam tu. Hitungkan masa yang diambil. Okay, so 1/8 kita kena kira dulu. 1/8 1/8 daripada 800, how many ataupun how much? Jawapan ni adalah 100 count per second. So bila sampai 100 count per second, which is here 100, it is considered as the safe water source. Sudah pun selamat lah. Jadi bila kita nak cari kat graf, sepatutnya kan dia curve macam tu kan. Kita bolehlah cari kalau graf tu ada. Tapi sekarang ni graf tak ada. Bila graf tak ada, awak kena cari pakai formula lah. Okay. So daripada 800 tadi nak pergi ke 100, kita kira lah berapa kali half life. Okay, tengok sini ada berapa kali? 1, 2, 3 3 kali half life. Dan awak tahu nilai half life dia berapa tadi? 1.2. So 3 darab 1.2 dapatlah 3.6 minit. Allah, kenapa jadi macam ni pula dah? Okay, kenapa jadi macam ni? Kenapa begini? Okay. Okay. Kejap lah, saya check. Tiba-tiba pula jadi macam tu. Okay. Rasa okay, saya teruskan. So tadi the time taken is 3 times 1.2, kita dapat 3.6 minutes. So maksudnya dalam masa lebih kurang dekat-dekat 4 minit, air sungai itu sudah pun selamat. Dia tidaklah terlampau hazardous sangat lah. Okay, 3. Ya. Nak habis dah. Nak habis dah. Okay. If the sample of contaminated water used in the test is smaller quantity, dia kata kalau bahan radioaktif tu dalam satu kuantiti yang kecil, apa jadi kepada half-life dia? Adakah half-life dia, kalau kita ambil bilangan dia sikit, adakah half-life dia jadi sikit atau half-life dia jadi banyak ataupun sama? Jawapannya adalah unchanged. Does not affect. Kalau kita ada uranium 235 walaupun 10 gram, half-life dia tidak akan berubah. Kalau half-life dia 1000,
years, misalnya 10 gram ke 10 kilogram ke, half-life dia tetap 1000 tahun. So the mass, the volume ataupun anything lah, the size ke, does not affect the value of half-life. Selagi mana ia adalah source yang sama, selagi mana namanya uranium, begitulah half-life dia, regardless of the mass, the volume, the quantity. Okay, kena faham yang itulah. Okay, number 5, Rajah menunjukkan 4 pendulum yang diikat dengan 4 panjang tali yang berbeza, different length. Okay, ada X kat sini, ada A, B, C, D. So pendulum X is displaced. Kita tolak lah pendulum X ni supaya berayun. Dan cara kita tolak tu adalah tidak menyentuh pendulum lain, without touching. Okay, the pendulum X oscillate. Dia kata X ni berayun pada frekuensi 2 Hz. Okay, the other pendulum start to oscillate due to the oscillation of pendulum X. So bila X berayun, A, B, C ni pun turut berayun sama. Okay, so A, what is the meaning of amplitude? Rare soalan ni tanya pasal amplitude. Amplitude tu apa? Amplitude tu apa? Kalau kita kira amplitude kan, kita akan ambil let's say this is the original position of the pendulum, kemudian kita ayunkan dia sampai ke sini. So the amplitude is actually the distance between the equilibrium position, which is 0, to the maximum displacement. So this is the amplitude here. Kita ukur dia daripada kosong kepada jarak dia paling jauh, maximum displacement. Maximum displacement, bukan jarak, sesaran. Maafkan saya, sesaran. Apa tu? So it is the maximum displacement. Okay, maximum displacement from equilibrium position. Itu jawapan dia. B1, which pendulum oscillate at maximum amplitude? Okay, jawapannya adalah awak kena cari yang sama panjangnya bandul dengan X. So jawapannya adalah B, because have same length of pendulum with X. Okay, namakan fenomena ni dipanggil sebagai resonance. Okay, kenapa pula, kalau awak tanya kenapa B pula berayun dengan maximum amplitude? A berayun tak? C berayun tak? Jawapannya A dengan C berayun. Cuma ayunannya tak sama frekuensi dengan X. B ni akan berayun sebiji macam mana X berayun, dengan tempo yang sama, dengan frekuensi yang sama, dengan period yang sama, sebiji. Kerana dikatakan resonance. So disebabkan tali sama panjang, maka frekuensi of oscillation of X telah pun menyamai frekuensi asli ataupun natural frequency of B. So B is actually forced, dipaksa untuk berayun pada maximum amplitude. Dipaksa. Okay, dia dipaksa, bukan dia nak. Tapi sebab X dah berayun dan kebetulan B pula sama panjang dengan X, jadi dia dipaksa untuk berayun pada maximum amplitude. Jawab soalan D dulu. C dah selesai. D, calculate the period of oscillation. Untuk cari period, kita pakai formula 1/F. So 1 bahagi dengan frekuensi tadi 2, kita dapat 0.5 saat. Ingat, unit untuk period. Period adalah masa. Bila masa, mestilah unit dia saat. Okay. E, ini biasa dalam buku teks pun ada. Dalam trial video yang lepas pun saya dah bincangkan. Okay, menunjukkan the Tacoma Narrow Bridge was collapsed 1940 due to phenomenon stated. Okay, ini kita dah bagi tahu kan tadi, resonance.
So ada 2 markah dekat sini. Soalan tanya explain how this tragedy happen. Okay, number 1, mestilah awak cerita the frequency of wind. Tengok soalan trial saya yang lepas saya tak pastilah trial negeri mana, tapi saya dah cerita ni saya rasa 2 kali dah kot. Frequency of the wind equals to the frequency ataupun natural frequency of bridge. Saya buat ringkasan ni kan. So semua objek, kaca ke kayu ke, semua ada natural frequency. Dia ada natural frequency. Jadi udara yang bertiup itu membawa satu frekuensi dengan nilai yang sama dengan frekuensi asli jambatan. Bila sama, maka berlakulah resonance di mana jambatan itu, the bridge, forced to oscillate at maximum amplitude. Jadi jambatan ni dipaksa untuk berayun pada amplitude paling maksimum, dan sampai satu tahap sampai satu tahap jambatan itu tidak lagi dapat menampung the oscillation yang berlaku, maka berlakulah collapse tu runtuhan tu. Soalan terakhir, F, pendulum X will stop oscillating after few minutes. Okay, ni kan dia kata berayun ni sampai berapa minit, X ni pun berhenti untuk berayun. Okay, kita tahu dah sebab apa berlakunya damping. Damping ni apa? Process of atau fenomena where amplitude reduces with time. Okay, amplitude berkurang dengan masa. Jadi soalan minta sketch the displacement time. Okay, awak walaupun soalan kata sketch, tapi gunakan pembaris untuk awak ukur atau tanda pada paksi time, paksi X ni kan. Sebab syarat amplitude berkurang dengan masa ni, ada satu syarat bila awak nak melukis. The period ataupun frekuensi, dalam kes ni saya suka cerita pasal period dululah, sebab sama je kan period dengan frekuensi. Bukan sama maksudnya sama maksud. Kalau saya terangkan period, awak akan faham kenapa frekuensi pun samalah. Okay, pastikan period dia always equal, period the same. Macam mana awak nak tahu period the same? Awak kena bahagi dulu. Kalau saya panjang tu, kalau cukup saya buat 1 cm 1 cm. Okay, 1 cm saya tanda 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm, contohlah kan. Saya akan tanda dengan dengan beberapa bahagian yang betul. Sabar Zahin. Kenapa? Runtuh. Dia runtuh. Jambatan tu jatuh. Okey, sekejap je Zahin, sekejap. Okey, so saya tanda pada bahagian-bahagian yang sama panjang sama panjang. Tak kira lah awak nak buat berapa bahagian. Tapi kalau awak tanda banyak, awak kena buat banyak pula waveform dia. Tanda lebih kurang 5 ke 6 ke kan. Kemudian sama juga untuk displacement. Katalah saya ambil 2 cm, saya tanda atas ni, 2 cm lagi saya tanda bawah ni. Macam tu. Okey. Kemudian saya ambil pembaris, saya gunakan pensel, saya tanda, buat garisan putus-putus. Daripada tempat maksimum ni saya tanda garisan putus-putus sampai ke titik tanda paling akhir. Macam tu. Lurus lurus. Walaupun saya buat tu nampak macam ada tak lurus sikit lah. Awak buat lurus selurus yang mungkin. Macam tu. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, barulah ingat yang putus-putus ni buat dengan pensel. Nanti awak boleh padam. Kalau awak tak nak padam pun saya rasa tak ada masalah pun. Itu adalah panduan. So ada 2 panduan. Pertama, displacement awak makin mengecil atau makin menjadi kecil lah, mengecil lah kan, betul lah. Okay, decrease, and then the period awak akan maintain. Jangan hentam saja. Contoh macam ni dia dah bagi awak pun hentam. Okay, dah tahu dah amplitude masih kecil ni, awak pun buat makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tapi awak tak jaga period dia. Awak tak jaga period dia. Nanti pemeriksa tak akan bagi markah. Okay, so kat sini kenapa kita buat
garisan-garisan atau tanda-tanda pada paksi time ni supaya panduan period kita sama. Tengok saya buat. Saya akan mula dari kosong, saya naik maksimum. Kemudian turun. Rentas titik yang pertama. Turun bawah terus. Kena dekat dotted line je kita patah balik. Kena titik kedua. Kena dotted line, patah balik. Turun. Kena dotted line, naik balik. Dan habis di situ. Okay. So by using this technique, awak akan pastikan period awak sentiasa sama. Contohlah, yang ni jawapan dah selesai. Saya cuma nak tunjuk macam mana yang saya maksudkan period tu sama panjang kan, dikekalkan. So period adalah time taken for one complete oscillation. Maksudnya daripada sini ke sini is one complete oscillation. Kalau awak ukur, kalau awak buat 1 cm 1 cm tadi kan, awak dapat sini 2 cm lah kan. So daripada sini pula ke sini, awak akan dapat 2 cm, because this is also one complete oscillation. Yang ini confirm awak dapat 1 cm lah, sebab half oscillation, separuh lagi tak ada lah kan. Oscillation dia dah habis. So kalau pemeriksa check 2 cm 2 cm, awak maintainkan period dia, insya-Allah awak dapat markah kedua. Okey. Saya tak pasti 2 markah ni kita ataupun pemeriksa tanda rubrik dia macam mana. Okey. Tapi saya rasa macam okey, pertama dia tengok amplitude berkurang, kemudian period maintain periodnya the same, periodnya tidak berubah. So saya pun tak boleh nak sure lah macam mana pemeriksa tanda, sebab saya bukan pemeriksa pun, saya cuma cikgu biasa-biasa saja, cikgu sekadar nak kongsi apa yang saya tahulah, walaupun sikit saya kongsikan semua insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya, sambungan nombor 6 insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.